Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk membincangkan tajuk Pendidikan Islam tingkatan 1 bersama saya Ustazah Umi Kalsum binti Ibrahim. Saya harap anak-anak semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang bersemangat untuk terus belajar. Walaupun dalam keadaan pandemik, kamu terpaksa belajar daripada rumah, tak dapat pergi sekolah, tapi ikhlaskanlah hati, belajar kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lah yang akan memberi faham, Allah Ta'ala lah yang akan memudahkan, Allah Ta'ala lah yang akan memberi kesenangan kepada kamu. Okey, sebelum kamu mulakan pelajaran, baca doa, baca surah Al-Fatihah, minta Allah Ta'ala permudahkan. Okay? Pada hari ini, kita akan belajar pelajaran yang kedua yang bertajuk Memohon Kebahagiaan Hakiki daripada surah Al-Baqarah ayat 201. Untuk makluman pelajar semua, ini juga merupakan ayat hafazan yang kedua. Okey pelajar, standard pembelajaran untuk tajuk yang kedua ini adalah 1. Murid akan dapat membaca ayat 201 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar dan bertajwid. Yang kedua, murid dapat menyatakan intisari ayat. Yang ketiga, murid dapat menghafaz ayat 201 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar, bertajwid serta fasih. Okey, mari kita baca. Pastikan bacaan anda betul. Okey, nasihat saya apabila kamu membaca, macam biasa, pastikan kamu berhati-hati. Tengok hukum, tengok panjang pendek, tengok makhraj huruf. Keluarkan daripada tempat yang betul kerana membaca ayat Al-Quran itu adalah satu ibadah dan kita akan dapat pahala apabila kita membacanya. Dan ayat ini juga merupakan satu doa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan ayat ini juga adalah kalam Allah yang kita kena jaga, yang kita kena pelihara kerana tempatnya adalah tinggi. Bila kita baca, kita akan dapat pahala. Dan bila kita baca, kita akan dapat syafaat daripadanya. Jadi, pelajar-pelajar, kita akan baca ayat ini. Kamu boleh dengar dan kemudian kamu akan baca dan kemudian kamu kena hafal ayat ini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 201. Okay, kita tengok maksud ayat. Terjemahannya. Wa minhum may yaqulu rabbana. Dan antara mereka ada yang berdoa dengan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Berilah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Shadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Esa. Okay, anak-anak, bila kita tengok ayat ini merupakan satu doa. Doa kita kepada Allah Ta'ala. Doa kita. Allah Ta'ala ajar kita doa supaya kita minta kebaikan. Kita hanya boleh berdoa meminta kebaikan. Kita hanya boleh meminta doa meminta kebaikan. Kita tak boleh doa minta yang buruk. Mesti minta yang baik sahaja. Baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, baik untuk siapa-siapa. Jadi banyakkanlah berdoa. Doa yang baik-baik sahaja. Jangan doa yang buruk. Sebab apabila kita berdoa, kita akan dapat balik apa yang kita doakan. Sebab tu Allah Ta'ala larang kita doa benda yang buruk. Kat sini dalam ayat ni ada sebut hasanah. Hasanah bermaksud kebaikan. Allah Ta'ala suruh kita doa
di dunia, untuk di dunia kebaikan, dan untuk di akhirat kebaikan. Tu dua. Dan lagi satu, Allah Ta'ala suruh kita doa, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Tu. Jadi pelajar-pelajar semua, ingatlah kita kena selalu memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okay, nanti kita tengok apakah contoh-contoh doa yang kita boleh mohon untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah pelajar, ini adalah intisari ayat surah Al-Baqarah ayat 201. Allah SWT menyeru hamba-Nya berdoa memohon kebahagiaan. Kebahagiaan di sini ada dua, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nampak tak gambar yang saya letak ni? Ada gambar rumah, rumah yang besar. Tapi terpulanglah, sebab kita nak rumah yang selesa pun dah cukup. Tak semestinya besar. Rumah yang selesa tu pun dah syukur, Alhamdulillah. Lepas tu saya ada letak gambar apa ni? Gambar orang-orang ni siapa agaknya? Gambar keluarga, keluarga yang bahagia. Itu contohlah kita nak minta doa apa. Satu tadi, rumah yang selesa. Dua tadi, keluarga yang bahagia. Selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh doa? Kebahagiaan di dunia. Yang paling penting sekali di dunia ini adalah kita ada kesihatan yang baik. Bila kita sihat, macam-macam kita boleh buat. Bila kita sihat, kita boleh cari rezeki. Bila kita sihat, kita boleh cari kekayaan. Bila kita sihat, kita boleh bina rumah yang selesa. Bila kita sihat, bila kita boleh buatlah macam-macam perkara, beriadah, berjalan-jalan dan sebagainya. Tapi kalau sakit, sebaliknya. Itu yang pertama, yang ketiga lah jadinya. Tadi yang pertama, rumah yang selesa. Yang kedua, kita doa di dunia ini ada keluarga yang bahagia. Yang ketiga, kita doa di dunia ini mempunyai kesihatan yang baik. Dan lagi satu, kita doa di dunia ini supaya dapat rezeki yang berkat. Faham tak maksud berkat? Berkat ni maksudnya cukup. Cukup. Walaupun sikit tapi cukup. Contohlah, contoh berkat. Walaupun sikit tapi cukup. Tu contoh. Contoh 4 perkara yang kita boleh doa. Mohon dengan Allah Ta'ala di dunia ini. Kamu boleh fikir lagi. Apa lagi kebaikan di dunia yang kamu nak? Contohnya apa? Contoh mungkin kamu nak berjaya peperiksaan yang kamu ceburi. Lagi di dunia ini. Mungkin yang sekarang ni kita boleh doa dengan Allah Ta'ala. Minta dijauhkan daripada wabak, penyakit ni lah. Daripada berjangkit pada diri kita. Jadi kita cubalah untuk di dunia ini doa. Ini contoh je. Contoh yang saya bagi kat sini berdasarkan buku teks lah. Kesihatan yang baik, rezeki yang berkat, keluarga yang bahagia. Mungkin awak boleh tambah. Awak boleh tambah awak nak apa agaknya. Awak nak cemerlang dalam peperiksaan. Okay, boleh. Yang penting yang baik. Lagi awak nak apa? Awak nak penyakit ni sekarang ni cepat-cepatlah habis kan. Tu doa kebaikan lah. Pun boleh juga, tak ada masalah. Contohnya banyak, contoh banyak. Jadi awak boleh fikir apakah contoh-contoh kebaikan untuk di dunia ini. Okay, itu contohnya. Okay, yang kedua, Allah Ta'ala menyeru hamba-Nya supaya berdoa memohon kebahagiaan di akhirat juga. Nampak tak gambar yang saya letak ni? Satu agak-agak gambar kat mana ni? Gambar kemungkinan di dalam neraka. Ini sebenarnya gambaran. Saya ambil kat internet je ni. Ni gambaran orang kat dalam neraka. Dalam neraka tu keadaannya macam mana? Dia kena bakar. Sebab dalam neraka tu api yang menjulang-julang. Jadi orang dalam neraka tu dia sentiasa kena bakar. Badan dia sentiasa bertukar kulit lah. Terbakar, hangus, rentung, tumbuh lagi kulit baru. Terbakar, hangus, rentung, tumbuh lagi. Mengikutlah sisaan apa kesalahan yang dia lakukan. Jadi apa yang kita nak doa ni? Kita doa terhindar daripada seksaan api neraka. Macam dalam ayat tadi. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Kita mintalah kita dihindarkan daripada seksaan api neraka. Yang kedua, saya letak gambar apa ni? Agak-agak, saya pun ambil gambar kat internet. Banyak gambar kat internet, saya pilih gambar ini. Ini contohlah gambaran dekat dalam syurga. Syurga tu macam taman-taman yang ada sungai, yang tenang. Syurga tu tenang, damai, ada macam-macam lah. Awak nak apa, semua dapat. Contohlah gambaran dalam syurga. Jadi kita nak minta apa dengan Allah Ta'ala? Kita minta
supaya mendapat ganjaran syurga di akhirat nanti. Jadi kita kena doa. Tu contohlah, contoh. 2 dah saya bagi. 1, terhindar dari siksaan api neraka. 2, mendapat ganjaran syurga. Yang ketiga, contohnya awak boleh berdoa supaya memperoleh keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni manusia biasa. Kita memang tak lari daripada melakukan dosa. Bila kita sedar je kita buat dosa, kita kena segeralah mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab matlamat utama kita sebagai manusia adalah untuk mencapai keredaan Allah. Keredaan Allah tu matlamat tertinggi orang Islam adalah untuk mendapat keredaan Allah. Bila dapat keredaan Allah, insya-Allah syurga ganjarannya. Sebab benda ni tak nampak. Kita kenalah beramal soleh. Di samping itu kita kena berdoa supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ini pula adalah ayat hafazan tadi. Jika kamu menghadapi kesukaran untuk menghafal, kamu boleh potonglah ayat tu menjadi 4 kata. Wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Saya harap ini membantu kamu untuk menghafal dan saya rasa ramai di kalangan kamu sudah menghafalnya. Okey, alhamdulillah anak-anak, saya dah bagi tahu tadi ayat ini merupakan doa. Jadi dekat sini saya tunjukkan kamu bagaimana cara berdoa ataupun adab-adab berdoa yang betul. Okey, yang pertama, kita mulai dengan pujian terhadap Allah SWT dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, yang kedua, mohon doa kepada Allah. Kita nak doa dengan Allah Ta'ala ni sebenarnya apa bahasa pun boleh. Sebab Allah Ta'ala tu maha mengetahui segala-galanya. Awak nak guna bahasa Arab boleh. Awak nak guna bahasa yang difahami sendiri pun boleh. Maksudnya bahasa Melayu lah. Kalau nak cakap Jawa, kalau nak cakap pulang. Kalau nak cakap bahasa lain, sepulang. Okay? Sebab Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Yang senangnya lah, yang awak faham. Supaya benda tu sampai ke jiwa dan supaya benda tu memang akan sampai dengan Allah Ta'ala lah. Cuma kita faham. Kita mohon. Yang pertama tadi kita dah puji-puji dulu Allah dengan Rasulullah. Kemudian kita mohon. Sebaiknya kita mengakulah kita ni hamba yang macam mana. Kita minta ampun. Lepas tu kita mohon apa yang kita nak. Okey tu. Kemudian last sekali, yang ketiga, diakhiri dengan pujian terhadap Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Contohnya, sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, itu contoh. Ni panduan adab kamu untuk berdoa. Kalau nak cari yang lagi ringkas pun boleh. Ni saya bagi contoh yang kamu boleh ikut. Okey. Okey pelajar, saya harap penerangan serba sedikit tadi kamu boleh faham. Yang penting adalah ayat ini adalah ayat hafazan. Yang kedua, Allah memohon kita supaya kita memohon kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala suruh kita minta kebaikan di dunia dan juga di akhirat, serta Allah Ta'ala suruh kita berdoa supaya terhindar daripada siksaan api neraka. Jadi ayat tadi kamu boleh amalkan selepas solat. Selepas solat kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, boleh masukkan sekali doa itu. Jadi tugasan untuk minggu ini, yang pertama, kamu baca ayat dengan teliti. Hantar audio bacaan kamu sebelum hari Khamis, audio. Saya nak ingatkan, apabila kamu menghantar audio, tolong sebut dulu nama dan juga kelas untuk saya rekod. Itu yang pertama. Yang kedua, bina peta minda ataupun peta iting berkaitan intisari ayat.
Kalau nak ambil daripada slide tadi pun boleh. Jangan lupa tulis tajuk. Tajuknya apa? Memohon kebahagiaan hakiki kan. Surah Al-Baqarah ayat 201. Okay, yang ketiga, ni soalan, so kamu kena jawab. Jelaskan 2 usaha yang boleh anda lakukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Saya minta 2 sahaja. 2 perkara yang kamu boleh lakukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini maksud benda tu adalah perkara yang akan mendatangkan pahala lah. Bila mendatangkan pahala, dia akan masuk ke dalam syurga. 2 sahaja saya minta. Jadi awak boleh jawab dalam buku. Selepas daripada berteminda, awak jawab soalan nombor 3 ni. Kemudian nombor 4, soalan juga jawab dalam buku juga. Pada pandangan anda, bagaimanakah doa dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Ini pandangan. Kau pun boleh buatlah dalam mungkin 2 ayat, 3 ayat. Saya nak tengok dulu. Pada pandangan anda, bagaimanakah doa dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT? Jawapannya tak payah panjang. Paling panjang pun 4 baris. Paling panjang 4 baris. Okey, itu nombor 4. Dan nombor 5, hafaz ayat ini dengan betul. Saya percaya ramai di kalangan kamu sudah hafal. Hafal ayat ini dengan betul, lancar dan bertajwid. Ustazah akan semak apabila sekolah dah buka nanti. Tak payah hantar video. Cuma hantar audio yang pertama sahaja baca. Untuk hafazan, kita jumpa face to face di sekolah nanti. Baik, saya harap semua faham. Kalau tak faham, boleh PM ataupun tanya saya. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Semoga Allah SWT merahmati anda sekalian di dunia dan juga di akhirat. Amin. Jangan lupa doakan cikgu-cikgu semua, doakan kawan-kawan, doakan ibu bapa, doakan semua kaum muslimin dan muslimat. Kerana apa yang kita doa, kita juga akan dapat kembali. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi.